Pada hari ini, kita fokus dalam aspek kesihatan, lebih-lebih lagi dengan penularan wabak COVID-19. Banyak yang menyimpan sakit tersembunyi yang tidak dapat diluahkan dan akhirnya kita bimbang akan menyebabkan kematian secara diam-diam dan perlahan-lahan. Jika kita tidak mendapatkan pertolongan, perkara ini boleh menyumbang kepada kematian sekiranya tidak dikawal dengan segera. Untuk memperincikan masalah kesihatan mental yang kita kira semakin membimbangkan di negara ini, Malaysia, Forum Bahasa Melayu Ilmiah kali ini oleh kumpulan 2, Kesihatan Mental, Stigma dan Tekanan Masyarakat. Bersama kita di forum hari ini adalah tetamu jemputan kita yang hebat-hebat belaka, semua wanita, manis sekali dipandang. Panel jemputan kita pertama, Dr. Fatin Nabila, pakar psikologi. Apa khabar, Doktor? Alhamdulillah, khabar baik. Panel kedua kita, tetamu jemputan sangat manis dipandang, Dr. Iza Akila, pakar perundingan psikiatri. Apa khabar, Doktor? Khabar baik. Dan panel kita terakhir, Puan Intan Parlisha, pengarah eksekutif Befrienders, badan bukan berkerajaan. Apa khabar, Puan? Alhamdulillah, baik. Okey. Doktor, kadang-kadang siang nampak ceria, malam mungkin murung dan sebagainya. Doktor lihat stigma dan tekanan mental ni terutamanya di negara kita sendirilah. Bagaimana stigma kesihatan mental di Malaysia, Dr. Nurul Fatin? Okey, stigma kesihatan stigma kesihatan dekat Malaysia ni dia seolah-olah isu kesihatan mental dia boleh membawa kepada keaiban keluarga. Gangguan pada kesihatan mental ni juga boleh menjejaskan kehidupan seharian. Ia juga boleh merendahkan martabat serendirikan pada mereka yang berdepan dengan gangguan mental. Selain itu juga ia digunakan oleh ahli keluarga mereka untuk menjelaskan tingkah laku mereka yang aneh atau luar daripada norma kehidupan. Itu saja, Doktor? Ya. Okey, terima kasih. Boleh kita jelaslah bahawa stigma dekat di Malaysia tu kita rakyat Malaysia masih kurang pendedahan mengenai kesihatan mental. Bila kita dengar perkataan mental tu, orang selalu ingat mental tu gila. Bukan kan, Doktor? Ya, orang selalu ingat mental tu gila, sewel. Betul. Jadi ada bila orang dengar mental mesti ada tanggapan negatif. Pada pendapat saya tu macam agak perkara ni agak membimbangkan lah, terutamanya mereka yang ada sakit mental tu tersendiri. Mereka takut dengan negatif persepsi dari masyarakat. Mereka takut untuk mendapatkan bantuan disebabkan mereka merasakan diri mereka tu lemah. Kadang-kadang ada setengah orang di luar sana mereka kaitkan mental tu dengan kelemahan iman. Ya, betul. Jadi macam agak menyedihkan lah bagi saya sendiri. Jadi setahu saya istilah kesihatan mental dan penyakit mental tu sebenarnya agak ada perbezaan lah. Tetapi disebabkan saya bukan pakar dalam penyakit mental, kita jemput panel kita kedua iaitu Dr. Iza untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai istilah kesihatan mental dan penyakit mental. Dipersilakan, Doktor. Untuk kita memahami tentang masalah kesihatan mental, kita perlu memahami konsep kesihatan mental terlebih dahulu. Terdapat perbezaan yang besar di antara kesihatan mental dan penyakit mental. Oleh itu, kita tidak seharusnya menggunakan istilah ini secara tukar ganti. Seorang individu yang normal mungkin tidak mempunyai kesihatan mental yang baik pada setiap masa. Tetapi masih lagi berupaya untuk melakukan aktiviti seharian seperti biasa. Berlainan pula dengan mereka yang mempunyai penyakit mental di mana fungsi seharian akan terjejas.
Secara umumnya, kesihatan mental menggambarkan tahap kesejahteraan pemikiran dan emosi seseorang individu. Itu pula dia punya istilah. Sebenarnya saya punya tanggapan dulu, kesihatan mental tu sama dengan penyakit mental. Rupanya bila ada forum pada hari ini, baru tahu rupanya ada perbezaan istilah. Dia berbeza. Betul-betul. Okey, untuk disebabkan forum kita hari ini mengenai stigma dan tekanan masyarakat mengenai kesihatan mental, boleh kita punya panel ketiga iaitu Puan Intan untuk jelaskan mungkin menurut pendapat Puan sendiri mengenai stigma kesihatan mental di Malaysia. Puan Intan? Sekejap. Okay, kita ada masalah sedikit, biasalah kita bekerja dari rumah, pelbagai cabaran. Sebab sekarang kita bukan bersemuka, semuanya melalui talian saja. Kadang-kadang kita tidak tahu mengenai belakang takbir. Dipersilakan Puan. Okey. Tentang stigma penyakit mental dalam kalangan rakyat Malaysia ni. Penyakit mental ni dia tidak seperti penyakit yang lain yang macam penyakit-penyakit yang biasa kita dengar macam kencing manis, darah tinggi semua-semua tu kan. Sebabnya penyakit mental ni dia tidak boleh dirawat dengan ubat-ubat. Kerana masalah mental ni dia merangkumi daripada pelbagai aspek. Kalau orang yang sakit, tak apa kan saya cakap macam ni. Kalau tidak apa, boleh Puan. Kalau orang yang sakit mental ni, dia macam dia perlukan pertimbangan dan sokongan yang macam sokongan yang banyaklah kepada orang yang sakit mental ni, sebabnya dia bila dia sakit mental dia macam ada masalah, dia macam kurang percaya dengan diri dia sendiri, dia macam dia terlalu overthinking. Jadi bila dia terlalu overthinking, dia perlukan macam sokongan untuk macam dia kena tahu ada orang yang trust dia, macam ada orang yang masih percaya dia tu tak memahami. Betul. Tapi kita tahu pandangan masyarakat ni bila orang tahu dia tu ada sakit mental, mesti orang akan ingat dia tu gila, macam tak mau kawan dengan dia. Gitulah. Lepas tu sebab tu lah bila orang tahu kita tu ada mental, jadi orang akan menjauhkan diri daripada pesakit tersebut. Jadi benda-benda macam tu lah yang mendorong kepada pesakit tu depress sampai yang boleh bunuh diri. Macam tu. Saya sangat suka penjelasan dari Puan Intan, sangat bernas. Tapi betul lah, saya percaya bahawa sokongan terutamanya dari keluarga sendirilah. Sokongan keluarga tu sangat membantu sekiranya untuk menghadapilah sesiapa mereka yang ada masalah mental. Walaupun kita manusia yang tidak mempunyai masalah mental, kita pun masih perlu sokongan dari keluarga. Sebab tu saya rasa hubungan keluarga pun sangat penting. Selain daripada tu mungkin hubungan sosial antara kawan kita, kawan yang dapat memahami pun merupakan kurniaan daripada Tuhan. Dapat membantu waktu kita susah. Okay. Jadi itulah, kalau boleh terutamanya kepada ibu bapa di luar sana, jadi perananlah, memainkan peranan. Sekiranya anak anda memerlukan bantuan, sila ambil cakna. Okey, kita beralih kepada soalan seterusnya, iaitu kepada panel kita yang pertama, panel Dr. Fatin. Doktor, boleh doktor terangkan serba sedikit mengenai simptom gangguan mental? Kadang-kadang orang tu kan doktor, dia nampak macam normal, tapi dalam diam, rupanya ada sakit mental. Kadang-kadang orang tu macam dia tidak sedar dia ada simptom-simptom tersebut. Dia merasakan ini adalah fasa yang normal dalam kehidupan, macam perkara ni biasa, semua orang melaluinya.
Walhal perkara tu sebenarnya bukan perkara normal, tetapi perlu diambil berat dan perlu mendapatkan bantuan. Silakan Dr. Fatin. Okey, simptom gangguan kesihatan mental ni dia sebenarnya banyak, tapi kita maksudnya kat sini kita dapat lihat yang orang kata apa yang biasa berlaku lah. Antaranya dia tak dapat nak melakukan ataupun dia tak dapat nak memberi tumpuan dia kepada tugasan harian. Contohlah hari ni dia tak dapat nak tugasan biasa dia pergi kerja. Kadang-kadang dekat kerja tu pun dia boleh dapat gangguan dekat situ jugalah. Lepas tu tidur atau makan yang keterlaluan ataupun kadang-kadang tak cukup tidur, makan pun tak teratur pun adalah satu antara simptom dah gangguan mental yang terjadi. Lepas tu kadang-kadang dia rasa tak berdaya, dia bermaya ataupun kadang-kadang akan rasa dia akan rasa putus asa. Dia cepat penat. So kalau boleh, kalau yang macam cepat penat ke apa, kita tak perlulah macam dia tak adalah tidur seharian tu. Tu maksudnya ada sedikit masalah lah. Lepas tu dia pun kurang keyakinan diri dia untuk bergaul. So itu akan menyebabkan dia akan menjauhkan diri dia daripada orang lain. Bila dia berseorangan, gangguan mental dia akan jadi makin kuat. So kesihatan mental dia akan jadi makin teruk. Sebab itu kita dinasihatkan untuk keluar untuk bersosial dan bergaul dengan orang lain. Lepas tu dia juga kadang-kadang orang yang cepat marah pun ada salah satu simptom gangguan mental juga. And then dia lepas tu yang lebih teruk adalah orang yang dia nak mencederakan diri dia sendiri. Itu sepatutnya dah kena pergi jumpa pakar lah. Kalau yang betul. Kalau sudah mencederakan diri tu memang kena perlukan dapat bantuan lah. Ya, itu memang kena cepat-cepat dapatkan bantuan. Sebab tu Jadi kita kena tengok lain kita ada ke tak simptom-simptom begitu. Kalau ada sedikit, kita perlu jumpa dengan pakar psikiatris lah. Betul, dapatkan rawatan yang lagi lanjut. Kiranya macam simptom ni kalau macam doktor terangkan, ada beberapa simptom doktor terangkan, simptom tu sebenarnya kalau dapat dilihat mengganggu kita punya rutin kehidupan seharian. Kita tidak dapat berfungsi dengan baik, kan doktor? Ya, kita tak dapat tak dapat menjalankan hari kita yang sepatutnya kita jalankan. Betul. Jadi sebab itulah kalau bagi penonton di luar sana, sekiranya anda ada beberapa simptom, sila berjumpa ataupun pergi mana-mana klinik kesihatan untuk melakukan ujian ataupun berjumpa dengan kaunselor. Jangan orang kata apa tu doktor? Analisa sendiri, diagnose sendiri. Bahaya tu kan doktor? Itu dah bahayalah. Kalau Better rasa macam ada sesuatu yang tak kena, better pergi terus jumpa dengan kaunselor ke apa yang sepatutnya. Okay. Terima kasih doktor. Okey. Untuk soalan seterusnya, panel kita kedua, Dr. Iza. Doktor, macam mana kita mahu tahu faktor tu seseorang tu macam cenderung kepada penyakit mental? Dipersilakan doktor. Dr. Iza, adakah anda berada di talian? Oh, ada. Ya, ada. Okay. Kejap, apa soalan tadi tak dengar? Faktor seseorang itu cenderung kepada penyakit mental, doktor. Faktor keturunan juga merupakan punca berlakunya sakit mental. Penyakit mental adalah seperti kemurungan, sakit jiwa, amuk dan penderaan perlu ditangani dengan segera bagi menjamin persekitaran hidup masyarakat sejahtera. Didapati juga peningkatan yang ketara dalam kadar bunuh diri dan penyakit mental sejak sedekad lalu berpunca daripada tahap kesihatan mental yang lemah. Oleh itu adalah penting untuk rakyat Malaysia menyedari tentang pentingnya kesedaran ini
terhadap penyakit mental. Kepentingan memelihara tahap kesihatan mental yang baik dan mengenal pasti gejala-gejala masalah kesihatan mental yang memerlukan intervensi dan rawatan. Dia punya ciri adalah seperti kemurungan, sakit jiwa seperti tadilah. Seperti yang dibincangkan awal dengan kita Dr. Fatin tadilah. Faktor dia macam keturunan jugalah. Oh, kiranya boleh dari genetik jugalah kan doktor? Faktor dia keturunan lah, kita boleh cakap. Kena ambil cakna lah kan kalau sebelum ni, kalau ada orang faham-faham lah. Ambil Kita cakna. punya persedaran tu macam mana. Betul-betul. Okay, terima kasih doktor. Sama. Okey, untuk Puan Intan, minta maaf Puan Intan, pengarah eksekutif Befrienders. Kalau tidak silap Befrienders ni badan bukan berkerajaan kan Puan? Befrienders, badan bukan berkerajaan kan Puan? Ya betul. Jadi Puan, sebagai badan bukan kerajaan, kiranya badan tiada berkeuntungan lah. Macam mana Befrienders itu sendiri menangani masalah isu penyakit mental untuk penduduk Malaysia lah khususnya. Silakan Puan Intan. Okay, saya nak cerita sikit pasal Befrienders. Okay, basically Befrienders ni dia sekumpulan sukarelawan yang meminjamkan macam orang kata land ears lah untuk mereka yang ada masalah mental. Okay, orang ramai boleh meminta sokongan emosi, sementara yang lain melakukan macam ada orang yang dia punya coping mechanism ni, ada orang yang akan nangis, mencederakan diri dia sendiri, tapi dengan ada Befrienders ni ada orang yang mengalami masalah mental ni boleh luah kepada sukarelawan kita orang. Macam sebabnya bila dia orang memilih untuk meluahkan masalah mereka kepada Befrienders ni takkan macam bila orang meluahkan kepada kita takkan cakap oh everything's gonna be okay. Tak, Befrienders bukan macam ni. Befrienders ni akan dengar dan sedikit sebanyak boleh bagi jalan penyelesaian lah kepada mereka yang ada masalah mental ni. Lepas tu Befrienders juga takkan mendesak kepada pesakit ni untuk menceritakan kenapa jadi macam tu, macam mana boleh jadi macam tu. Macam takkan mendesak, macam kita hanya follow the flow je. Orang tu nak cerita apa kita dengar. Macam kalau kita mendesak sangat, orang macam fikir oh dia ni nak tahu ke dia nak tolong. Macam kita akan ada second thought untuk nak cerita balik kat dia tu. Jadi macam takutlah untuk luah banyak-banyak. Macam nanti orang tahu kita pesakit tu tahu, dia akan kena judge. Sebab biasalah mentaliti orang tentang masalah mental kan, orang macam pandang masalah mental ni macam remeh gitu. Okay, lepas tu ada orang yang dia selesa cerita dekat kawan dia, ada selesa cerita dekat family dia, tapi bagi saya lah tak semua benda tu kita boleh cerita dekat kita punya kawan atau family. Ada yang Setuju. Ada seronok cerita dekat stranger, macam dekat kita tengok dekat social media, ada yang guna fake account untuk luah apa, macam masalah rumah tangga ke apa, dia orang guna fake account sebabnya dia masalah talian Puan Intan. Puan Intan, masalah talian. Alamak, saya sudah rasa ingin tahu tu membuak-buak sudah. Tiba-tiba terputus talian. Alamak, Puan Intan, manis sekali di situ. Tapi saya setujulah dengan kenyataan Puan Intan. Saya sebagai saya sendiri, saya merupakan kakak sulung. Biasalah kan sulung konon-kononnya apa orang panggil berdikari. Lebih suka tak bagi support dekat dia bila dia bodoh. Hati. Rasanya saya boleh selesaikan masalah ni sendiri. Puan Intan? Hello. Ada talian? Okey. Puan Intan, terputus tadi dekat bagian mana ya? Bagian rasa ingin tahu. Kalau nak ceritakan tahu dengan di media sosial tu Puan Intan. Apa tu? Saya nak cakap tadi kalau nak tahu lebih lanjut pasal Befrienders ni boleh
pergi ke website kita orang, dan dekat website tu pun ada nombor telefon untuk mereka call untuk meluahkan apa yang mereka. Terputus talian lagi. Beginilah ya, kengkangan internet, kengkangan masa, kengkangan jarak, tapi tidak apa, perkara ni yang membuatkan kita lebih rasa bersyukur. Kita ada Puan Intan yang kedua, akaun yang kedua ya, bukan Puan Intan. Puan Intan datang sekali lagi. Puan Intan, tiada suara Puan. Okey, ada. Saya penat lah. Okay. Tadi dekat mana terputus? Kita tahu tadi tapi terputus. Puan Intan tadi mahu promote pasal Befrienders, cara talian panggilan, cara menghubungi Befrienders. Okay. Dekat website Befrienders tu ada nombor telefon untuk boleh call. Dan ada juga tempat untuk tanya soalan, macam ada jenis yang tak nak call, tak nak cerita secara call. Dia orang boleh tulis apa yang dia orang nak tahu pasal Befrienders, dan macam nak tahu apa proses bila dia orang meluahkan masalah mereka kepada Befrienders. Ada sistem akan jawab lah dekat situ, dekat soalan tu. Macam tu. Saya ingat dulu call saja, tapi sekarang sudah penambahbaikan. Yes. Okay. Kalau tidak silap saya, Befrienders talian dia 24 jam sehari kan? Oh ya, begitulah masalah kengkangan internet. Puan Intan, kalau tidak silap saya talian Befrienders dibuka sepanjang masa kan? 24 jam sehari. Betul-betul 24 jam sehari. Sebabnya kita tak tahu macam mental health ni dia macam dia tak kira masa, dia macam dia macam tiba-tiba pandai datang. Betul. Macam tengah tidur pun boleh kena attack macam tu. Dia boleh. Betul. 24 hours. Bagus. Okay, terima kasih Puan Intan atas pada para penonton di luar sana yang rasa macam segan untuk bercerita mengenai masalah mereka kepada keluarga mereka sendiri ataupun kawan-kawan mereka yang memerlukan orang yang tidak mengenali kita, supaya tidak orang cakap kadang-kadang takut terbuka aib. Kadang-kadang cerita pasal si A kepada si B. Si B cerita pada si A apa si cakap. Jadi macam dengan talian ni sedikit sebanyak membantulah. Sebab kadang-kadang takut ada orang panggil berat sebelah. Kau ni kenapa orang tu okey baik-baik saja sama kau buat perangai. Takut pula macam tu. Okey, jadi kita sambung lagi dengan soalan kita. Terima kasih sekali lagi kepada Puan Intan. Kita sambung kepada Dr. Fatin lagi. Dr. Fatin boleh? Kita sambung kepada Dr. Fatin. Boleh. Okey. Doktor, kalau tidak silap saya, disebabkan kita sekarang semua sudah bekerja kan doktor? Masing-masing ada career. Tapi kadang-kadang ada fasa-fasa tertentu tu di tempat kerja kita rasa malas dengan rutin harian. Kita rasa tiada mood mau buat kerja seharian. Takut kadang-kadang kita rasa burn dalam melakukan pekerjaan. Jadi doktor, apakah sebenarnya punca utama kesihatan mental di tempat kerja? Dipersilakan Dr. Fatin. Hello doktor. Dr. Fatin. Ya, maaf tadi line. Okey, saya ulang lagi sekali ya doktor. Punca utama kesihatan mental di tempat kerja, sebab selalunya kadang-kadang ada fasa-fasa tertentu kan doktor, kita rasa macam burn. Kadang-kadang sebagai pelajar pun jika diberikan dengan lambakan assignment pun rasa macam malaslah. Macam begitulah doktor. Jadi sila jelaskan pasal punca utama kesihatan mental di tempat kerja doktor.
Okey, punca utama kesihatan mental dekat tempat kerja ni dia yang pertama adalah dia beban kerja dia yang terlampau banyak. Lepas tu tempoh masa bekerja pun panjang akan jadi punca utama jugalah. Sebab bila tempoh masa dia bekerja dipanjang, kita kurang untuk tempoh masa untuk diri kita sendiri. So dalam kepala ni kita mesti akan macam aku nak kerja. So otak kita pun kurang berfungsi untuk diri sendirilah. Lepas tu dia kurangnya kawalan, kerja rutin, konflik antara individu, maksudnya konflik antara dengan pekerja-pekerja dekat tempat kerja. Lepas tu dia kurangnya ganjaran dan masalah organisasi pun adalah punca utama. Dia sebab penularan salah satu sekarang kesihatan mental dia meningkat sejak penularan pandemik COVID-19 ni. Dia penularan ni juga dia menyumbang isu kesihatan mental dalam kalangan pekerja. Contohnya pelaksanaan bekerja dari rumah, dia menjejaskan keseimbangan kerja dan kehidupan. Kan kalau kita kerja kat rumah, semua dekat rumah, so anak lagi, kerja lagi. Kalau dulu kita kerja dekat office, kita boleh fokus untuk kerja. Balik rumah kita boleh fokus untuk rumah. Tapi bila semua dekat satu tempat, kita kadang-kadang tak dapat nak bagikan waktu kerja dan waktu untuk kehidupan kita dekat rumah lah. Lepas tu dalam hal ini juga persekitaran kerja negatif dia mendatangkan pelbagai penyakit fizikal dan mental, termasuk masalah tingkah laku yang boleh menyebabkan pekerja tu bersikap sambil lewa. Lepas tu suka jugalah ponteng kerja. Macam sekarang kita dengar isu student kan, student bila dapat assignment pun macam malas lah. So kerja pun kalau buat pun tak apalah, aku copy je lah. Macam tu lah lebih kurang. Lepas tu mutu kerja tu juga dia akan menurun lah. Lepas tu gejala kesihatan mental ni juga dia boleh mempengaruhi psikologi, fisiologi dan tingkah laku pekerja. Disebabkan tekanan psikologi seperti kemurungan, kelesuan dan gangguan psikomotorik ni kalau berlaku secara berpanjangan akan memberi kesan ke atas fisiologi seseorang. Kemurungan ni juga kemurungan di tempat kerja ni juga dia terdiri daripada kesan psikologi seperti kebimbangan, kesedihan dan cepat marah. Itu antara salah satu faktor lah punca utama kesihatan mental tu dekat tempat kerja. Oh, jadi doktor, memang bagi saya memang betul lah sejak penularan wabak COVID-19 kan, semua terpaksa kerja di rumah. Rumah tu sebenarnya tempat kita berehat kan doktor, bukan tempat kita untuk kita berehat, tempat untuk kita bersama keluarga. Betul doktor. Tapi itulah doktor. Kita terpaksa lah untuk nak bahagikan tu lah, susah jugalah. Betul. Kadang-kadang biasalah lebih-lebih lagi yang ada kanak-kanak yang masih kecil yang masih memerlukan perhatian kita kan doktor? Ya betul. Macam ada anak-anak kecil yang setengah orang dia nak buat kerja at the same time anak pun merengek macam tu lah. So itu pun akan kadang-kadang buatkan kita pun akan jadi stres lah. Kan tak pasal-pasal sebab kerja anak yang kena tempias. Betul. Sebab setahu saya stres tu memang perkara normal lah. Sebab student pun akan melalui perkara stres, pekerja pun akan melalui stres. Tapi dalam kuantiti yang sekadar minimal lah, sekadar yang perlu. Macam contohnya kalau pelajar stres pada waktu peperiksaan, stres belajar untuk mendapatkan putusan yang baik. Tapi memang stres itu diperlukan untuk kita dalam menjawab soalan kan doktor? Betul. Tapi bila sudah stres tu sudah orang kata berlebihan, lebih daripada kita punya hard limit. Stres tu memang boleh membawa mudarat lah juga kan doktor? Ya, ia akan boleh membawa mudarat untuk kita dan juga orang sekeliling kita sebenarnya. Betul lah. Memang ada orang pernah kata kita punya aura ni kadang-kadang boleh orang kata
mempengaruhi sekeliling kita. Kalau mood kita bagus, ceria, orang sekeliling kita pun ceria. Jadi lah. Kalau kita stres pun, orang sekeliling kita pun stres. Betul. Doktor, saya ada lagi satu soalan. Kita baru berbincang mengenai kebajikan pekerja kan bukan kebajikan pekerja, pasal kesihatan mental dalam kalangan pekerja. Jadi sebenarnya pihak majikan ni seharusnya lah menjaga kebajikan pekerja mereka. Jadi kadang-kadang mungkin ada sesetengah pihak majikan di luar sana tidak tahu cara mengurus kesihatan mental pekerja mereka. Mereka hanya tahu cara mengurus kesihatan fizikal, sebab kesihatan fizikal kita boleh nampak dengan mata kasar. Kesihatan mental kita tidak nampak. Jadi macam mungkin ada sesetengah pihak di luar sana yang tidak mengambil berat lah ataupun tidak bertanggungjawab dengan isu-isu semasa ni. Jadi doktor, Dr. Fatin lagi sekali, apakah peranan untuk pihak majikan dalam menjaga kebajikan pekerja ni? Pihak majikan pun perlu mengambil kira faktor tekanan kerja dan risiko psikososial dalam mempromosikan strategi kesihatan pekerjaan. Dia dapatlah mengurangkan kes gangguan mental di antara pekerja lah. Tapi kebanyakan pekerja dia tak tahu macam mana nak tangani masalah ni. So antaranya adalah setiap organisasi dia kena peka dan mengambil tindakan sewajarnya bagi untuk mengelakkan isu kesihatan mental ni dia berterusan di tempat kerja. Antara peranan bagi majikan untuk dikurangkan gejala ni adalah majikan dia kena prihatin mengenai beban tugas pekerja. Kalau semua tugas macam terlampau banyak tu bolehlah kurangkan sikit. Lepas tu sebab keadaan mental seseorang pekerja dia akan terjejas bila diorang diberi beban yang melampaui batas tanpa ada sokongan daripada pihak organisasi tersebut. So sikap majikan yang tak menjaga kebajikan dan persekitaran kerja negatif pula boleh menyebabkan pekerja diorang cenderung untuk mengalami penyakit mental. Seperti kebimbangan, kemurungan atau kelusuan emosi, dan antara benda-benda juga akan menyebabkan seseorang tu memaksa mereka untuk mengambil jalan yang singkat dengan membunuh diri lah salah satu faktornya. Bila kerja dah terlampau banyak dekat kita, so kita pun tak boleh nak settlekan. Jadi kita pun akan jadi jadi risau, so jadi macam emosi tidak tu dapat. So antara faktornya akan boleh menyebabkan seseorang itu membunuh diri. So pihak majikan ni dia kena mementingkan faktor pekerjaan dalam memastikan pekerja dia tu benar-benar memberi keselesaan dan kepuasan kepada pekerja. So dia saya cakap dia faktor intrinsik nama dia. Faktor intrinsik ni dia seperti dia mereka bentuk kerja dan persekitaran fizikal seperti kualiti udara, pencahayaan, kebersihan serta bunyi bising, perabot dan ruang kerja. Dia sebenarnya semua tu dia memberi kesan positif kepada perasaan dan mental individu yang boleh meminimumkan masalah di tempat kerja. So perubahan corak pekerjaan ke arah penggunaan digital juga dia mengundang beban yang agak kognitif terhadap pekerja. So pihak organisasi ni dia perlu menyediakan sistem yang kondusif agar pekerja tu dapat mengurangkan tekanan dan yang berpunca daripada penggunaan teknologi. So kat sini setiap majikan dia harus mengenal pekerja-pekerja diorang, maksudnya dia boleh, saya cakap dia harus mengenal pekerja diorang, so agar diorang boleh bagi diorang boleh bagi kesan yang positif lah terhadap seseorang, terhadap pekerja diorang. Faham tak?
Apa-apa. Kiranya pihak majikan tu perlu ambil cakna lah kan. Jangan terlampau bagi tugasan yang melampau-lampau. Kadang-kadang kita macam mana mau dicakap, kadang-kadang ini perkara bukan tugas kita tapi diberikan kepada kita. Dan saya percaya setiap individu ni kita ada had limit masing-masing. Mungkin untuk orang A dia boleh limit dia tinggi, tapi mungkin untuk B dia punya limit rendah. Tidak sama walaupun mereka hadapi situasi yang sama kan doktor? Ya betul. Sebab itu pihak majikan ni dia kena adil. Dia kena adil dan dia pemimpin sebuah organisasi ni juga dia mesti bersikap telus, adil kepada semua pekerja. Dia perlu disediakan kemudahan untuk pekerja dia untuk mendapatkan bantuan daripada psikologi kaunselor kalau seseorang tu yang mengalami tekanan gangguan ni lah, gangguan kesihatan mental. So adil adalah antara satu sifat yang harus ada dalam setiap majikan lah. Saya sokong lah kalau saya dapat majikan macam tu, bagiannya hidup ni dapat majikan yang prihatin dengan kebajikan pekerja mereka sendiri kan doktor? Ya betul. Okey, terima kasih Dr. Fatin atas sangat terperinci lah. Terutamanya pihak majikan yang sedang menonton forum kita pada hari ini, sila ambil cakna atas kebajikan pekerja anda. Jangan ambil remeh lah perkara ni. Memang kesihatan mental ni kita tidak dapat lihat dengan mata kasar, tapi sebenarnya boleh membawa impak kepada individu tu tersendiri dengan orang sekeliling mereka. Okey, pihak majikan ambil perhatian. Okey, seterusnya panel jemputan kita kedua, harap tidak bosan ya. Saya ada soalan untuk panel kedua kita iaitu Dr. Iza. Doktor, apakah stigma sosial mengenai penyakit mental di Malaysia ni? Dipersilakan Dr. Iza. Terdapat banyak stigma sosial yang berkaitan dengan penyakit mental ini. Ia juga berpunca dari pendirian budaya seperti kepercayaan tahyul. Persepsi negatif ini boleh menyebabkan pesakit mental menderita dalam senyap. Sering diketepikan masyarakat dan tiada harapan walaupun mendapat sokongan menerusi pemulihan. Kalau kita tengok data, berbanding lelaki, wanita lebih mudah mengalami gangguan mental. Ia berpunca daripada tekanan tempat kerja, bebanan kewangan dan masalah kekeluargaan seperti isu perkahwinan. Kalau kita tengok menurut pakar perunding psikiatri, Profesor Madya Dr. Eng Chang Guan, menurut beliau, ramai pesakit mental enggan mendapatkan rawatan disebabkan mereka malu dan merasakan mereka tidak sakit. Kebanyakan mereka lebih gemar menyimpan masalah, tidak mahu berkongsi dengan keluarga atau rakan sehingga akhirnya tekanan ini sukar dikawal. Ada pula yang bertindak seperti mencederakan diri sendirilah. Takut pula saya mendengar wanita lebih cenderung untuk merapi penyakit mental. Berdasarkan data, wanita yang lebih mudah mengalami gangguan mental ini. Takut. Jadi kita semua wanita-wanita ni tolong ambil cakna, tengok dulu. Lelaki, jangan disebabkan anda lelaki anda ambil remeh pula tak. Tidak mau ya, tidak mau. Jadi terutamanya lah dalam keluarga pasangan suami isteri, kalau boleh encik suami sila ambil perhatian terhadap isteri mereka. Beres. Okey ke? Okey, suami dulu. Okey. Minta maaf, internet saya pula. Alamak, internet moderator. Macam mana ni? Bawa majlis tapi internet sendiri masalah. Minta maaf ya penonton di luar sana. Kita sambung, jangan risau.
Jangan risau. Norma baru Ni. biasa. Norma baru ya, memang beginilah cabaran pada masa kini. Harap para penonton jangan lari, tapi takut pula penonton punya internet yang hilang. Jadi Encik Suami, macam saya sebutkan sebentar tadi, kalau isteri anda ingin teman berbicara, dengar sejalah dia punya celoteh. Kadang-kadang isteri ni mau luahkan perasaan untuk ringankan dia punya rasa beban. Kadang-kadang tahulah kan isteri mau mungkin mau jaga rasa mak mertua dia, mau ambil hati mak mertua dia. Kita tidak tahu. Jadi suami kena ambil main peranan, tapi isteri pun kena ambil main peranan juga, saling membantu dan melengkapi lah. Saya nak tambah sikit. Boleh dipersilakan Puan Intan. Macam bila isteri tu dia meluahkan apa yang dia rasa, kita okay, Encik Suami tak bolehlah cakap macam tapi awak tak tahu saya dekat kerja macam ni, awak tak faham, awak tak kerja. Betul. Dia tak boleh macam tu sebabnya kerja dekat rumah dengan kerja dekat tempat kerja lain dia punya kerja, lain dia punya stres. Jadi macam tak boleh lah bila kita cerita, kita membandingkan kita punya cerita macam lepas tu siapa nak dengar? Betul. Siapa nak selesai? Jadi bila yang ni cerita dia macam tak ada dia punya solution. Jadi end up dua-dua macam makan dalam macam dia bukan nak dengar cerita aku, dia nak banding pula cerita dia macam makan hati. Kita betul. makan hati dengan perangai dia. Kita kena betul Pendam. Bila pendam tu yang lead to stress lah. Jadi macam masa tu lah kita rasa dia ni tak boleh nak faham kita ke bila kita cerita. Jadi kita kena mendengar. Sebenarnya mendengar tu kita, bagi saya lah, saya suka kalau ada orang yang mendengar. Macam betul macam rasa kita ni bukan keseorangan. Macam tu. Kadang-kadang kalau kita rasa pendam ni terlampau lama, terlampau sakit lama-lama, kita perlukan teman berbicara. Betul. Dia sakit, dia macam dia macam merosakkan kita punya hati dan fikiran. Sebab betul. Kita macam fikir jadi macam lepas tu dia tambah masalah lain. Jadi betul lah kita stres. Betul. Dia kena mendengar. Terima kasih Puan Intan. Ya, betul tu. Disebabkan Puan Intan memang befrienders, memang wakil yang hebat. Memang pendengar yang terbaik lah orang cakap. Kadang-kadang biasalah kita Malaysia bukan negara yang maju lah. Tapi menuju ke negara maju. Jika dibandingkan dengan negara-negara maju, kita mungkin pendedahan mengenai kesihatan mental ni belum meluas. Kecuali mungkin remaja pada masa kini disebabkan internet, social media, mereka lebih memahami mengenai kesihatan mental. Kalau orang dulu-dulu mungkin mereka apa tu penyakit mental, tidak pernah dengar. Gila kata orang, macam bukanlah. Tapi kita tahu sekarang isu kesihatan mental ni bukan hanya untuk gila. Tapi lebih meluaslah skopnya. Kadang-kadang ada penyakit bipolar, penyakit skizofrenia, penyakit anxiety, iaitu keresahan yang melampau. Macam contoh, kalau tidak silap saya, anxiety, keresahan yang melampau, perkara tu belum berlaku lagi. Perkara yang di masa depan. Tapi orang yang ada anxiety sentiasa berfikiran yang apa orang cakap, keadaan ataupun keputusan yang paling teruk pada masa depan. Macam saya rasa saya tidak boleh ni buat pada masa depan, saya tidak akan berjaya pada masa depan. Memang orang kata pemikiran ni kadang-kadang yang membuatkan diri kita sendiri rasa macam mana ya? Rasa tidak ada ingin ataupun bersemangat untuk menjalani kehidupan lah, pada pendapat saya. Ya, terima kasih atas yalah betul Cik Suami, sila ambil perhatian ya. Ada yang sudah berkahwin kan di sini? Tak ada. Belum lagi. Okey, penonton di luar sana mungkin sudah. Ya, jadi sila take note, lelaki juga ya. Terima kasih. Jadi berbalik kepada soalan seterusnya, iaitu Dr. Iza sendiri. Saya ada lagi soalan ya. Soalan ni soalan dari Facebook. Ada yang menonton, ada penonton dari Facebook ingin bertanya. Doktor,
sekiranya apakah risiko sekiranya individu yang mempunyai gangguan kesihatan mental lambat diberikan bantuan ataupun sokongan? Dipersilakan Dr. Iza. Risiko dia sangat berat sebabnya ramai di antara kita kurang jelas mengenai tanda gangguan kesihatan mental. Oleh itu mereka tidak dapat menghulurkan bantuan apabila berhadapan pesakit yang mengalami masalah ini. Pesakit yang lambat diberikan bantuan akan bertindak ganas seperti bunuh diri, dia akan mencederakan diri dia. Lebih malang lagi kalau kita fikir dia akan bunuh diri lah. Dia akan guna pisau ke barang-barang tajam yang ada di sekitar dia. Pesakit yang mengalami masalah gangguan mental ini, kalau kita tu biasanya dirujuk kepada pakar untuk mendapatkan rawatan lah. Tapi malangnya ada pesakit yang lambat dibawa ke hospital. Sedangkan masyarakat juga boleh membantu dengan cara memberikan sokongan, mendengar masalah, sentiasa berhubung dengan mereka dan bertindak wajar bila terdapat tanda luar biasa kepada seseorang itu. Jadi takut pula lihat kita dapat lihat kes banyak-banyak kes bunuh diri dalam surat kabar, dalam sosial media, banyak sangat kes bunuh diri ni, terutamanya dalam macam COVID-19 tu merupakan salah satu punca lah penambahan orang membunuh diri ni. Jadi macam bagi saya ahli keluarga mangsa memang saya rasa sangat terkesan lah dengan pemergian mereka. Jadi sila dapatkan bantuan bagi mereka yang memerlukan. Bagi yang rasakan mungkin saya ada simptom, mungkin tiada, boleh saja pergi klinik kesihatan untuk ujian DAS online ataupun ada ujian diberikan oleh pekerja di sana lah di klinik kesihatan. Jadi mereka nanti akan cek lah. Terima kasih. Okey. Sangat harap-harap penonton yang bertanya pasal soalan tu dapat menjawab soalan ya. Terima kasih. Jadi saya rasa rumusan kita pada hari ini mengenai kesihatan mental amat menyeluruh. Kita dapat panggil panel jemputan kita, tetamu yang sangat hebat, wanita-wanita hebat. Jadi sebelum kita membuat rumusan mengenai kita punya forum pada hari ini, ada kata-kata akhir dari Dr. Fatin. Kata akhir sebelum kita menutup tirai untuk forum kita kali ini. Okey, kata akhir saya lah, kalau anda rasa diri anda tu ada simptom-simptom yang kami bincangkan tadi atau saya sebutkan tadi, boleh terus berjumpa dengan pakar yang sepatutnya lah. Dan kalau boleh jangan duduk dah, sebab musim COVID sekarang kan, ramai kat rumah. So kalau boleh bersosial lah dengan orang-orang, tak boleh nak keluar rumah. Kita sekarang kan zaman handphone, Teknologi. So bersosial melalui teknologi, apa yang sepatutnya lah. Dan jangan pendam lah kalau kalau ada sesuatu masalah. Terima kasih Dr. Fatin. Kata-kata akhir dari panel jemputan kita kedua, Dr. Iza, dipersilakan. Kata-kata akhir dari saya, jagalah kesihatan mental kerana ia merupakan perkara yang penting untuk kita untuk hidup sekarang dan masa akan datang. Kalau kita rasa nak luah, kita luah, cari orang yang tepat untuk kita luah. Jangan pendam dan jangan terlampau fikir apa yang menjadikan kita stres tu, jangan terlampau fikir. Tu. Terima kasih. Okey, untuk panel jemputan kita yang terakhir, Puan Intan, dipersilakan. Okey, kata-kata terakhir kita bagi saya kita kena ada kita punya coping mechanism macam close to nature ke,
hang out dengan kawan-kawan ke, benda-benda yang boleh menghilangkan stres kita. Macam ada orang shopping, macam cari benda-benda yang takkan buat kita overthinking, takkan buat kita duduk sorang-sorang. Sebab masa kita duduk sorang-sorang tu lah macam benda tu dia macam main dengan fikiran kita lah. Dia macam suruh kita macam Dr. Iza cakap tadi, ambil benda-benda yang tajam untuk mencederakan diri kita. Jadi most of the time ni kalau boleh jangan duduk berseorangan. Macam carilah sesuatu yang boleh menghiburkan kita, yang boleh teman kita, macam tu. Terima kasih Puan Intan. Okey, nasihat dan tips dari tetamu jemputan kita hari ini sangat membantu. Harap-harap mereka di luar sana, terutamanya penonton yang sedang melihat forum kita hari ini, dapatlah menambah ilmu sedikit sebanyak. Okey, sekiranya anda perlukan bantuan, jangan simpan sendiri. Itulah konklusi pada hari ini. Pergilah beriada dengan keluarga, luangkan masa. Jangan kita perapkan diri kita dalam bilik. Saya tahu tu kadang-kadang ada orang perapkan diri, tutup langsir, gelapkan bilik, tidak mau berjumpa dengan orang di luar sana. Jangan. Terima kasih sekali lagi kepada panel jemputan. Terutamanya bagi mereka yang kita tahu ada isu penyakit mental, sila tengok kawan anda, bertanya kabar. Hari ini apa kabar? Sihat ke tidak? Okey, sekian saja untuk hari ini. Terkasar bahasa, tersilap bicara, mohon dimaafkan. Sesungguhnya yang baik itu datangnya dari Yang Maha Pencipta dan yang kurang elok itu datangnya dari kekilafan diri kami sendiri. Wallahu alam. Saya akhiri forum kita, forum bahasa Melayu ilmiah pada hari ini dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa saksikan slot video pendek dari Kementerian Kesihatan Malaysia mengenai isu kesihatan mental selepas ini. Sekian, terima kasih.